Rosti Jaleha Minah Munah Jenab Jaitot, apa khabar semua? Dengar sini ya, nak cerita ni. Minggu PKS Kebangsaan 2021 merupakan anjuran tahunan SME Corp Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan, Usahawanan dan Koperasi. Bertujuan untuk meraihkan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa. Acara ini diadakan pada 26 Jun sampai 4 Julai 2021. Antara objektif Minggu PKS Kebangsaan, nak tahu ke? Untuk memupuk budaya keusahawanan dan menghargai sumbangan PKS sebagai tulang belakang ekonomi negara, bagi meningkatkan kesedaran dan mempromosikan produk serta perkhidmatan PKS tempatan. Dan tak lain tak bukan, acara ini juga sebagai inisiatif untuk menyebarkan informasi terkini kepada PKS. Lebih menarik lagi, kena dengar ni, acara ini diadakan secara dalam talian dengan berslogankan mula berbikin azam melangit. Kelas kau Maria. Anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Assalamualaikum, Rosti Jaleha. Apa khabar semua? Dengar sini tahu, saya nak cerita. Minggu PKS Kebangsaan 2021 merupakan anjuran tahunan SME Corp Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan, Usahawanan dan Koperasi, bertujuan untuk meraihkan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa. Acara ini diadakan pada 26 Jun sampai 4 Julai 2021. Lebih menarik lagi, acara ini diadakan secara dalam talian dengan berslogan mula berfikir azam melangit.
anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Mei hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Loh, pasal apa Ros dicari Hamina Muna Jenab je tu pakat dia bersidai depan rumah aku ni? Masuk lah. Aku tahu hampa nak dengar pasal aktiviti Minggu PKS Kebangsaan 2021 kan? Banyak program menarik yang disediakan tau bagi memeriahkan acara ni. Di antaranya, ada lebih 50 sesi webinar bagi membincangkan pelbagai topik berkaitan PKS oleh panel yang sangat berpengalaman. Hampa nak tahu tak? Ada program hikmat nasihat tentang pengurusan perniagaan dari 50 kaunselor perniagaan yang terlatih. Selain daripada tu, ada sesi pemandangan perniagaan ataupun business matching bersama-sama syarikat besar dan terkemuka. Dan yang paling menarik sekali, terdapat aktiviti e-pameran atau expo jualan daripada 300 ahli PKS dari seluruh negara yang boleh dilayari secara 24 jam tanpa henti sepanjang Minggu PKS Kebangsaan berlangsung. Ros dijali hampa dengar dah. Kelas kau Maria.
anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk para penonton yang menonton secara live di Facebook SME Corp Malaysia Negeri Perlis pada hari ini. Dan live sesi bual bicara eksklusif ini turut boleh ditonton di seluruh Malaysia melalui Facebook SME Corp Malaysia. Okey, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersua pada hari ini untuk membincangkan topik yang sangat menarik yang memang sangat sinonim dengan keadaan kita sekarang supaya para penonton di luar sana dapat manfaat daripada sesi bual bicara ini. Jadi saya ingin menarik perhatian tuan-puan penonton bahawa sesi bual bicara eksklusif ini adalah bersempena dengan penganjuran Minggu PKS Kebangsaan 2021, anjuran SME Corp Malaysia yang sedang berlangsung bermula 26 Jun sehingga 4 Julai secara maya di seluruh negara. Dan selepas ini kita akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah PKS perlu berubah bagi mendepani cabaran dalam perniagaan yang seperti mana saya maklumkan sebentar tadi sangat sinonim dengan situasi kita yang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan dalam kita mengharungi situasi getir ini, kita perlu mematuhi perintah kawalan pergerakan yang mana sekarang kita masih lagi berada dalam fasa 3.0 PKP. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya memperkenalkan panel kita yang kita jemput khas untuk sesi bual bicara ini. Bersama-sama kita iaitu yang berusaha Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Assalamualaikum Encik Rizal. Waalaikumsalam Ain, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Encik Rizal kerana sudi bersama-sama kita meluangkan sedikit masa dalam kesibukan Encik Rizal menghadiri pelbagai aktiviti sepanjang Minggu PKS Kebangsaan ni. Okey. Untuk makluman para penonton, Encik Rizal merupakan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia dan beliau berpengalaman berkhidmat dalam pelbagai bidang sewaktu berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri. Beliau turut pernah berkhidmat di dalam Shell Malaysia dan Shell Asia Pacific dan turut menjalankan berbagai jaringan profesional dengan kementerian, agensi, syarikat-syarikat multinasional, syarikat-syarikat jaringan kerajaan, NGO dan kini menerajui SME Corp Malaysia selaku Ketua Pegawai Eksekutif dalam membimbing, memperkasa serta membantu mengembangkan industri yang melibatkan PKS di Malaysia. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Cik Rizal. Okey, seterusnya saya memperkenalkan panel kita yang kedua iaitu YB Tuan Azizan Sulaiman, Exco Pembangunan Usahawan dan Industri Kecil dan Sederhana Negeri Perlis. Apa khabar YB? Sihat hari ini YB? Alhamdulillah, sihat walafiat. Terima kasih. Ya. Okey. Terima kasih YB sebab sudi juga untuk turut bersama dengan kita pada hari ini. Saya berkongsi sedikit berkenaan dengan latar belakang YB. YB mula berkhidmat di CIMB Bank Berhad dan sebelum ni dikenali sebagai Bank Bumiputra Commerce lah. Dan YB turut terlibat di dalam Yayasan Basmi Kemiskinan Perlis dengan syarikat PENS Industri Sendirian Berhad dan pernah menjadi setiausaha sulit kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim sewaktu beliau menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2017 dan 2018 dan kini YB merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Santan dan juga Exco Kerajaan Negeri Perlis. Selamat datang YB, saya ucapkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah kita akan mulakan kita punya sesi berbicara pada hari ini.
Saya utarakan soalan yang pertama kepada Encik Rizal berkenaan dengan soalan pertama ni. Dengan kita sedia maklum keadaan dan cabaran yang perlu kita hadapi terutamanya PKS di Malaysia berkenaan dengan COVID-19 ini yang memberikan kesan yang sangat-sangat mendalam terutama kepada PKS kita di seluruh negara. Dan dalam keadaan ini, pelbagai usaha yang kita dah laksanakan oleh kerajaan menerusi agensi-agensi persekutuan dan juga kerajaan-kerajaan negeri untuk membantu PKS menghadapi keadaan yang amat getir ini. Jadi antara yang inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah menerusi penjana dan yang terkini adalah pemerkasa. Okay, jadi PKS kita juga perlu mengorak langkah untuk merubah dan mengadaptasi teknologi digital sedia adalah. Jadi Cik Rizal mungkin boleh terangkan sedikit salah satu inisiatif melalui penjana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 Jun 2020. Dan SME Corp telah membangunkan platform My Assist MSME. Jadi apakah objektif platform ini dibangunkan serta komponen yang diketengahkan melalui platform ini, Encik Rizal? Okey, terima kasih saudari Ain. Pertamanya saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran YB Tuan Azizan. Terima kasih YB kerana bersama kami dalam bual bicara eksklusif ni. Bukan senang nak dapat YB bersama kita. Jadi terus kepada soalan yang diajukan daripada saudari Ain tadi. My Assist MSME merupakan satu inisiatif di bawah penjana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, dan semalamnya pada jam 2:30 petang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melancarkan portal My Assist MSME dan juga Minggu PKS Kebangsaan 2021 dan dengan itu ingin saya terangkan di sini platform ataupun portal My Assist MSME ini merupakan satu platform yang menawarkan khidmat nasihat, perniagaan dan maklumat berkaitan kemudahan kewangan, fasilitasi perdagangan dan sokongan teknologi secara dalam talian untuk MSME termasuklah enterprise micro dan platform ini menawarkan perkhidmatan selain daripada khidmat nasihat tadi itu. Kita mempunyai platform padanan perniagaan yang dikenali sebagai MashMe serta platform e-dagang dan e-pameran yang mana kita telah menganjurkan ataupun sedang menganjurkan Minggu PKS Kebangsaan melalui e-pameran ataupun e-expo bertepatan dalam keadaan semasa memandangkan kita masih belum lagi boleh menjangkaui sempadan sama ada di dalam negara maupun ke luar negara. Jadi platform ini akan menolong dan membantu usahawan-usahawan dan juga PKS termasuk enterprise micro mendapatkan kemudahan maklumat serta dapat membantu mereka mempergiatkan lagi ekonomi ataupun perniagaan mereka, seterusnya mempergiatkan lagi dan sumbangan kepada ekonomi negara. Itu penerangan daripada Encik Rizal berkenaan dengan portal My Assist MSME yang mana ia merupakan inisiatif untuk suatu platform yang merangkumi pelbagai perkara dari sudut khidmat nasihat, pemasaran dalam dan luar negara dan juga kerjasama daripada pelbagai pihak. Saya ingin quote sedikit apa kata-kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu majlis pelancaran My Assist semalam. 30 Jun secara maya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyebut usahawan tidak boleh mengambil langkah pendekatan tunggu dan lihat. Dia perlu mengambil peluang dalam ekonomi digital ini. Jadi kita menyeru semua usahawan PKS, enterprise micro untuk belajar memahami bagaimana ekonomi digital ini bergerak dan berfungsi. Okey, kita teruskan soalan kita kepada YB Azizan berkenaan dengan di negeri Perlis. YB, ada suatu bahagian di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
iaitu bahagian perancangan ekonomi negeri Perlis. Ataupun kita kenali dengan nama pendeknya adalah BPEN Perlis lah. Okey, boleh YB terangkan sedikit peranan BPEN Perlis dalam merangka Pelan Pembangunan Ekonomi Perlis, khususnya bagi usahawan industri kecil dan sederhana di bawah pimpinan YB. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Nurul Ain daripada SME Corp dan juga selamat bertemu Cik Rizal yang saya tahu yang sudah pastinya seorang anak muda yang berpengalaman dalam bidang pembangunan usahawan. Jadi alhamdulillah kita ada pegawai yang berkaitan untuk memajukan khususnya untuk usahawan lah. Jadi di mana soalan yang telah pun dikemukakan oleh Saudari Nurul Ain iaitu peranan BPEN. Bahagian perancang ekonomi negeri ataupun BPEN merupakan satu bahagian di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis yang mempunyai fungsi merancang dasar, plan, program, projek dan aktiviti yang memberi sumbangan ekonomi dan pembangunan negeri Perlis. Jadi merangkumi sektor usahawan. Jadi BPEN bertindak sebagai koordinator, mediator dan juga monitoring ejen dalam memastikan perkembangan ekonomi negeri terus positif lah. Di bawah BPEN terdapat satu unit yang menjadi sekretariat hal ehwal pembangunan usahawan. Dengan sinergi jabatan dan agensi kerajaan yang menyelia usahawan serta sektor swasta, BPEN mempunyai peranan yang penting dalam merencanakan hala tuju pembangunan usahawan khususnya di negeri Perlis. Alhamdulillah, kerjasama erat di antara jabatan dan juga agensi di negeri Perlis dilihat amat baik dan banyak program memperkasakan usahawan telah pun dilaksanakan melalui BPEN sebagai induk. Untuk makluman semua, Dasar Keusahawanan Nasional 2030 ataupun DKN yang telah dilancarkan pada tahun 2019 menjadi pemangkin untuk memacu budaya keusahawanan negara dengan matlamat utama mewujudkan ekosistem usahawan yang holistik dan kondusif bagi menyokong agenda sosio-ekonomi yang inklusif, seimbang dan mampan. Perlis juga secara langsung menggunakan kerangka asas DKN ini dalam mencorakkan pembangunan usahawan di negeri ini. Dan juga BPEN selaku Sekretariat Usahawan membuat analisa, merencana serta merangka program yang memberi nilai tambah dan impak positif kepada usahawan tempatan. Jadi melalui mesyuarat ahli majlis mesyuarat kerajaan pembangunan usahawan, industri kecil dan sederhana yang dirustiakan oleh BPEN, banyak perkara-perkara mengenai pembangunan usahawan dibincangkan seterusnya dilaksanakan bagi memastikan sasaran DKN dapat diatasi. Jadi Saudari Nurul Ain pun pernah banyak kali attend dalam meeting yang kita buat di sini dan dapat lebih banyaklah pengalaman yang telah pun pihak BPEN uruskan. Selain itu, BPEN juga menyediakan peruntukan setiap tahun bagi menyokong dan menjayakan program-program keusahawanan. Peruntukan secara berterusan ini yang diluluskan melalui enakmen perbekalan tahunan merupakan manifestasi komitmen kerajaan negeri dalam memastikan sektor usahawan Perlis terus maju dan berdaya saing. BPEN terus maju. BPEN juga telah mewujudkan portal khusus mengenai usahawan yang boleh dilayari pada pautan usahawanperlis.gov.my dan laman Facebook facebook.com usahawan Perlis Official. Portal ini boleh dijadikan pusat maklumat setempat mengenai usahawan di Perlis mengikut produk pengeluaran dan kluster perniagaan. Penggunaan media sosial dalam era digitalisasi ini amat penting kerana akan memberi nilai tambah positif kepada usahawan dalam meningkatkan ekonomi. Rancangan Struktur Negeri ataupun RSN 2030 yang dirangka secara kolaboratif antara pelbagai agensi di negeri Perlis merupakan polisi utama
negeri dalam mencapai negeri bandaraya pada tahun 2030, insyaAllah. Pelbagai agenda reformasi dan transformasi aktiviti digariskan sebagai panduan ke arah mencapai misi tersebut, termasuklah dalam sektor usahawan. Sebanyak 13 dasar strategik pelaksanaan DSP di dalam RSN daripada jumlah keseluruhan 32 DSP yang dirangka memberi fokus kepada sektor usahawan. Ini mencerminkan kepentingan usahawan terhadap pembangunan negeri dan perancangan negeri dalam terus membangunkan sektor usahawan. BPN yang telah berperanan sebagai urusia pemantauan RSN 2030 ini akan memastikan bahawa program-program yang telah dirangka akan dapat diimplementasikan sebaik mungkin. Itu sebuah sedikit berhubungan dengan BPN. Saudari? Baik, terima kasih YB atas penjelasan yang sangat mendalam berkenaan dengan peranan BPN Perlis, yang mungkin ada usahawan di luar sana kurang arif ataupun kurang mengetahui berkenaan dengan peranan ini. Jadi untuk usahawan PKS di luar sana yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan usaha yang dilaksanakan oleh bahagian pembangunan ekonomi negeri Perlis, BPN, boleh layari laman web BPN iaitu usahawan.perlis.gov.my ataupun Facebook Usahawan Perlis Official, yang mana informasi-informasi terkini berkenaan dengan ekonomi di Perlis dan usaha-usaha kerajaan negeri Perlis dalam membantu PKS ataupun usahawan di Perlis, boleh layari Facebook dan juga laman web Usahawan Perlis. Okey, kita beralih. Saudari Norain, betul saya tambah sikit. Boleh. Saya tambah sikit ya. Boleh. Dalam mesyuarat MKN untuk kita menjemput wakil-wakil satuan yang ada di Perlis. That means satuan-satuan perniagaan lah, macam di PIM. Ada lain lagi 2-3 lagi satuan yang di mana di bawah tu mereka ada ahli-ahli dalam gabungan tu. Jadi sekiranya ada apa-apa info, bermakna wakil yang kita panggil itu akan dapat info. That means usahawan tak ada masalah segi info daripada agensi-agensi kerajaan dan sebagainya, termasuk SME Corp. Mereka boleh tahu apa yang sedang dirancang dan apa pertukaran-pertukaran khas yang akan disalurkan setiap tahun. Sekian. Okey, maksudnya persatuan, wakil-wakil persatuan daripada pengusaha-pengusaha dan usahawan di negeri Perlis adalah ahli di dalam mesyuarat ini untuk mengambil tahu apa yang informasi yang terkini yang boleh disampaikan kepada ahli-ahli yang lain lah di dalam persatuan tersebut. Jadi lebih mudah untuk maklumat tersebut sampai kepada usahawan kan, sekiranya ada wakil di dalam persatuan di dalam mesyuarat lah. Ya, lebih kurang 1,000 orang usahawan yang aktif di Perlis ni, lebih kurang yang aktif. Okay. Jadi mereka akan dapat info cepat apa yang kerajaan sediakan. Okey. Baik, terima kasih YB atas maklumat tambahan yang diberikan tadi. Okey, kita beralih soalan kepada Encik Rizal. Seperti yang Encik Rizal maklumkan sebentar tadi, SME Corp Malaysia kita sedang menganjurkan Minggu PKS Kebangsaan 2021 bermula 26 Jun sehingga 4 Julai. Walaupun kita berdepan dengan cabaran penularan wabak COVID-19 ini, bagaimana penganjuran tahun ni berbeza daripada tahun-tahun sebelum ni, Cik Rizal? Okey, terima kasih atas soalan. SME Corp Malaysia menganjurkan Minggu PKS Kebangsaan ni sejak tahun 2012 lagi tetapi dilakukan secara fizikal. Bermaksudnya bersemuka, gerai-gerai pun secara fizikal. Namun demikian pada tahun ini walaupun kita berdepan dengan cabaran penularan COVID-19 di seluruh negara, maka SME Corp kekal ataupun terus akan menganjurkan ataupun sedang menganjurkan Minggu PKS Kebangsaan ini seperti tarikh yang dinyatakan tadi 26 Jun sehingga 4 Julai dalam satu norma yang baharu di mana penganjuran dan aktiviti sempena Minggu PKS Kebangsaan diadakan sepenuhnya secara dalam talian.
Ya, dan seperti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan portal My Assist MSME, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga bersekalilah merasmikan Minggu PKS Kebangsaan tahun ini semalam, ya. Dan Minggu PKS Kebangsaan tahun ini bertujuan juga untuk meraihkan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa, yakni International MSME Day, diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations yang disambut pada 27 Jun setiap tahun, ya. Dan tema kita mula berdikit, azam melangit, dan objektifnya adalah untuk menghargai sumbangan PKS sebagai tulang belakang ekonomi negara untuk meningkatkan lagi kesedaran dan mempromosi produk-produk dan perkhidmatan PKS tempatan, serta kita mahu memupuk, ya, budaya keusahawanan, dan juga Minggu PKS ini menjadi satu platform untuk menyebarkan maklumat terkini kepada PKS dan banyak ataupun pelbagai aktiviti seperti pameran jualan, sesi pemadanan, perniagaan serta seminar dan pocket talk, ya, di sepanjang Minggu PKS menggunakan platform My Assist MSME, ya. Dan terdapat banyak aktiviti seperti saya nyatakan tadi di seluruh negara, bukan hanya kepada negeri kita, tentu kepada seluruh negara. Dan contohnya saya nak sedikitlah terangkan di sini, ya, yang mana kita mempunyai slot seperti Pocket Talk, ya, dan juga webinar. Dan banyak webinar ataupun Pocket Talk ini dibuat secara interaktif dan casual, ya. Contoh saya nak bagi sedikit topik lah, macam mulakan bisnes e-dagang anda bersama Shopee, jom belajar sambil berniaga, memulakan perniagaan food truck, ya, bijak niaga, bijak wang, dan banyak lagi topik-topik yang menarik, ya, yang membantu usahawan mendapat maklumat serta informasi yang terkini berkenaan dengan keusahawanan, ya. Dan seperti yang saya nyatakan di permulaan tadi, portal My Assist MSME juga menyediakan khidmat nasihat yang mana komponen ataupun modul Meet Me juga disediakan dan dibuka semasa Minggu PKS ini. Kita mempunyai 50 kaunselor perniagaan yang terlatih yang akan membantu dan memberi khidmat nasihat secara dalam talian kepada usahawan dan PKS sekira memerlukan bantuan dari segi nasihat. Dan banyak topik yang seperti dinyatakan oleh Cik Ain tadi, ya, dari segi pembiayaan, keuangan, penjenamaan pensijilan, harta intelek, semuanya boleh dibincang atau mendapat nasihat daripada kami. Dan satu pengalaman yang berbeza pada tahun ini, yang mana di Minggu PKS ini kita mempunyai 500 booth, lebih daripada 500 booth ataupun gerai maya dari seluruh negara menyajikan pelbagai produk dan perkhidmatan dan membawa kepada anda semua satu pengalaman yang berbeza yang saya nak cakap di sini, yang mana kita sekarang perlu duduk di rumah dan tidak boleh merentas negeri dan daerah. Namun demikian, Minggu PKS secara maya ini boleh mengubat rindu kepada semua pengunjung-pengunjung kepada kampung halaman masing-masing. Contohnya sekiranya ada di kalangan yang ingin membeli barangan atau mendapat barangan dan perkhidmatan daripada negeri Perlis, ya, kita boleh pergi kepada pavilion di negeri Perlis, yang mana usahawan-usahawan dan PKS di negeri Perlis mempamerkan barangan mereka. Contoh saya nak bagi tahu, ada satu produk yang terkenal, tamar koko, ya, daripada negeri Perlis, ya. Dan banyak saya rasa sambutan dan juga permintaan daripada usahawan-usahawan melalui e-pameran ataupun e-expo Minggu PKS ini. Dan selain pada itu, terdapat banyak lagi aktiviti menarik yang menanti pengunjung-pengunjung, yang mana penampilan usahawan selebriti pun kita ada. Macam Datuk Alha. Saya rasa di kalangan yang belia-belia ataupun pemuda-pemudi, ya, yang mengetahui kosmetik, kenallah Datuk Alha ni dengan dia punya produk
signature dia ANA tu. Dan juga kita ada saudara Syahrul Rizwan, Deja Moss, Zur Eda, Diana Daniel dan ramai lagi ya. Jadi kunjungilah Minggu PKS secara maya. Dan satu lagi komponen yang ingin saya nyatakan di sini adalah komponen MeshMe ya, yang mana MeshMe ini merupakan komponen padanan perniagaan, platform padanan perniagaan secara dalam talian yang mampu menghubungkan syarikat PKS tempatan dengan syarikat-syarikat multinasional serta syarikat berkaitan kerajaan, yakni JLC, pasar raya besar, hypermarket serta syarikat-syarikat terkemuka untuk menghubungkan PKS tempatan serta membekalkan barangan dan perkhidmatan kepada syarikat-syarikat ini. Ya, dan platform ini adalah satu platform yang baru secara dalam talian menghubungkan mereka dan menjimatkan masa mereka serta kos sekiranya dibanding dengan platform secara konvensional yang kita buat secara fizikal ataupun bersemuka. Jadi usahawan-usahawan ataupun PKS bolehlah menempah padanan perniagaan ini dengan syarikat-syarikat berkenaan untuk mereka membekalkan barangan dan perkhidmatan kepada pembeli-pembeli ini, iaitu syarikat-syarikat anchor bila-bila masa sahaja dan di mana sahaja. Itu kelebihan platform MyAssist MSME ini di bawah modul ataupun komponen padanan perniagaan dikenali sebagai MeshMe ya. So banyak lagi sekiranya anda semua nak mengetahui berkenaan dengan aktiviti sepanjang minggu PKS ni, silalah layari laman sesawang kami iaitu di smecorp.gov.my serta media sosial SME Corp, iaitu di Facebook dan Instagram. So kita akan memuat naik segala informasi, aktiviti, jadual serta aktiviti-aktiviti yang menarik di sepanjang minggu PKS ni. Okey, itu dia penjelasan daripada Cik Rizal berkenaan dengan penganjuran Minggu PKS Kebangsaan 2021. Bermakna walaupun kita sedang mengalami keadaan COVID-19 ini tidak menghalang untuk kami menganjurkan Minggu PKS secara maya, malah kami mendapatkan sambutan yang sangat-sangat menggalakkan ya Cik Rizal, penglibatan daripada seluruh negara untuk membantu usahawan-usahawan di seluruh negara. Kita sediakan platform ini yang bersesuaian dengan keadaan sekarang ni. Jadi amat rugi sekiranya usahawan tidak mengambil peluang yang ada ini untuk turut sama terlibat dalam Minggu PKS Kebangsaan ini. Kerana yang platform yang kita sediakan ini sangat komprehensif dan merangkumi segala perkara. Dan platform ini turut boleh dicapai melalui myassist-msme.gov.my. Okey, soalan seterusnya untuk YB ya. Yeah. Kita sedia maklum negeri Perlis juga tidak pernah berhenti untuk membantu usahawan-usahawan Perlis dalam menyediakan inisiatif yang bersesuaian untuk usahawan menghadapi keadaan yang sukar. Jadi boleh YB terangkan serba sedikit berkenaan dengan inisiatif-inisiatif Kerajaan Negeri Perlis dalam membantu usahawan PKS menghadapi COVID-19 yang rata-rata memang menjejaskan perniagaan mereka. Jadi mungkin YB boleh kongsi sedikit beberapa program ataupun peruntukan yang masih boleh dimanfaat menerusi program yang disediakan dan impak-impak daripada program yang disediakan ini YB. Baik, terima kasih sekali lagi Cik Nurul Ain. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SME Corp Cawangan Perlis khususnya yang diterajui dan ada staf kita situ di Cik Zamri dan juga Cik Nurul Ain sendiri sebagai pengurus di Utara Kedah Perlis. Jadi kemungkinan ada di antara usahawan kita yang belum tahu lagi pejabat kat mana. Di sini saya ingin info sini pun cantik sebab ini khusus untuk Perlis kan. Jadi di Perlis ni Cik Zamri bersama-sama dengan kita akan membantu dan puan Cik Nurul Ain pun membantu sebab walaupun dia staff tapi beliau selalu di sini. Dan pejabat SME Corp di Perlis ni ialah di dekat dengan warisan, dekat dengan warisan sebelah MBI. Jadi para usahawan yang mungkin kita tanya, mungkin keliru SME Corp, SME Bank. Jadi SME Corp ni ialah
inilah yang cakap ini ni. Jadi bermula office SME Corp di Perlis ni dekat dengan Dewan Warisan. Semua orang tahu sini Perlis, semua orang tahu warisan. Okey. Menjawab soalan daripada Cik Nurul Ain tadi berhubungan dengan pandemik ini. Jadi memang tak dapat nafilah ya Cik Nurul, pandemik COVID-19 ni dan juga penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan ya PKP memberi impak besar kepada sektor PKS. Semua orang tahu. Sejak bermulanya pandemik COVID-19 pada Januari 2020 ya, tahun lepas dan PKP yang mula dikuatkuasakan pada bulan Mac 2020, landscape ekonomi Malaysia terjejas teruk, termasuklah sektor usahawanan. Mengikut kajian Nielsen, sebuah syarikat data dan pengukuran maklumat yang terkenal menyatakan bahawa majoriti pendapatan PKS merosot terus dalam tempoh PKP. Manakala cabaran utama yang dihadapi oleh PKS dalam tempoh sama adalah membayar gaji, kekurangan pelanggan, membayar sewa premis dan juga masalah aliran tunai. Dalam perkara yang sama, mengikut kajian yang dijalankan oleh SME Corp sendiri, sehingga 20% ataupun lebih kurang 170,000 usahawan PKS, mikro dan juga koperasi di seluruh negara terjejas ekoran COVID-19 dan juga PKP. Dan juga situasi ini adalah hakikat yang tak dapat nafikan dan COVID-19 adalah ada dalam komuniti dalam jangka masa yang panjang. Justru itu perancangan strategik, pendekatan yang inovatif dan kreatif diperlukan bagi memastikan kelangsungan usahawan Perlis. Sewaktu penguatkuasaan PKP yang pertama dilaksanakan pada bulan Mac 2020, dengan seluruh sektor ekonomi ditutup, kerajaan negeri telah melancarkan sebanyak 23 inisiatif yang membantu kumpulan sasaran. Kerajaan negeri berpandangan bahawa institusi keluarga perlu diberi keutamaan bagi meneruskan kelangsungan hidup dan bantuan asas diberikan kepada mereka termasuklah dari golongan usahawan. Program ini masih diteruskan dan diberi nama dengan program Perlis Pahadui. Pahadui ini bahasa Perlis. Pahadui ni ambil tahu. Boleh kata Pahadui. Jadi sinonim dengan nama ambil tahu tu dikatakan program Perlis Pahadui. Ya. Menjurus kepada usahawan pula, kerajaan negeri Perlis juga telah meluluskan pengecualian bayaran sewaan gerai premis di bawah kawalan kerajaan negeri selama 6 bulan, merangkumi premis SUK, MAIPS, MPK dan juga PKA NPS ataupun SCDC. Dianggarkan pengecualian ini memberi implikasi kewangan sebanyak 1.5 juta. Banyaklah Perlis ni. Jadi walaupun kerajaan negeri mempunyai kekurangan kewangan namun masih dapat membantu meninggalkan beban peniaga. Bantuan kerajaan negeri ini adalah pelengkap kepada bantuan kerajaan pusat yang telah diumumkan melalui pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana, pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia PERMAI, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, pemerkasa, dan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan, Pemerkasa Plus, yang lebih inklusif. Antara program yang membantu usahawan ini di bawah pakej bantuan ini termasuklah program subsidi upah, dana perniagaan PKS, pelepasan cukai, program latihan peningkatan kemahiran dan lain-lain lagi lah. Komitmen kerajaan negeri dalam membantu usahawan diteruskan lagi pada tahun ini melalui program-program yang telah diluluskan sewaktu pembentangan Belanjawan Perlis tahun 2021, Belanjawan tahun 2021 yang bertemakan meningkatkan keberkesanan, merangsang pembangunan, membela kebajikan demi keharmonian. Jadi kita menggariskan 3 fokus utama. Yang pertama, pemulihan ekonomi dan kualiti hidup rakyat.
Yang kedua, pemantapan penyampaian perkhidmatan. Dan yang ketiga, pembangunan ekonomi manfaat. Sehubungan ini, beberapa inisiatif dilaksanakan bagi membantu golongan usahawan dengan kerjasama jabatan dan agensi lain yang berikut. Yang pertama, polisi perlis bebas niaga. Melalui polisi ini yang dilaksanakan oleh Majlis Pemberantasan Kerana, rakyat perlis boleh berniaga atau memulakan perniagaan tertakluk kepada syarat-syarat 3K, iaitu kebersihan, keselamatan dan juga kacau ganggu. Polisi ini memberikan lesen sementara selama 6 bulan, free kepada pemohon lesen sementara. Jadi bermakna kita tidak, PKP tidak membenarkan kita berniaga, peniaga-peniaga, penjaja-penjaja berniaga di tempat yang tertumpu. Contoh seperti pasar malam, pasar tani dan sebagainya. Jadi perlis bebas niaga ini memberi ruang kepada peniaga-peniaga membuka tempat mana pun asalkan menjaga 3K tadi. Jadi kita bagi lesen percuma. Start daripada bulan Januari itu sampai sekarang disambung lagi. Jadi permohonan banyak. Jadi alhamdulillah menampakkan bahawa kemelut itu dapat diatasi, insyaAllah. Yang kedua, program familiarization digital, iaitu program berasaskan teknologi digital dan Internet of Things, IoT. Ini membantu usahawan menerokai pasaran baru dalam talian serta meningkatkan kemahiran digital. Antara program yang dilaksanakan adalah seperti taklimat e-Desa, aplikasi Want to Pay, aplikasi mesin kira dan juga sama-sama lokal Maybank. Sama-sama lokal Maybank ni bermula pada musim harum manis baru ni, di mana Maybank mengambil inisiatif untuk membantu para penanam pokok, para pengusaha harum manis, membantu untuk menjual hasil-hasil mereka, menampakkan bahawa satu kerjasama yang padu daripada pihak bank swasta. Alhamdulillah. Taklimat-taklimat digital ini akan diteruskan dari masa ke semasa. Program-program digitalisasi ini adalah berpandukan kepada dasar Perlis Go Digital yang telah dilancarkan pada November tahun 2020. Yang memberi fokus kepada 3 kerangka utama, iaitu yang pertama, pendigitalan sepenuhnya pentadbiran negeri Perlis. Yang kedua, mencipta gaya hidup digital Perlis dan merancangkan ekonomi dan juga community business. Yang tiga, program bantuan usahawan oleh Northern Corridor Implementation Agency, NCIA, iaitu DPN-NCR, Entrepreneur NCR, NTEP at NCR, Jom Kerja at NCR, Empower NCR, dan Jom Niaga at NCR. Program-program ini masih diteruskan bagi membantu usahawan untuk terus kekal dalam sektor ekonomi serta menggalakkan penyertaan usahawan baru. Seterusnya, Geran Pemerkasaan Usahawan GMP, di mana kerajaan negeri akan memberi dana kepada usahawan yang terpilih bagi melaksanakan pensijilan amalan penghilangan yang baik ataupun GMP bagi meningkatkan kualiti dan standard produk usahawan. Peruntukan bagi menganjurkan program melibatkan usahawan iaitu Himpunan Usahawan 2021, Expo Industri Asal Tani, Hari Peladang Peternak dan Nelayan, Program Satu Daerah Satu Industri, dan Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism, MAHA. Namun begitu, pelaksanaan proyek ini ditangguhkan buat masa ini akibat SOP PKP dan akan nilai semula mekanisme pelaksanaannya, insyaAllah. Apa yang saya nyatakan ini adalah sebahagian daripada program yang dirangka bagi membantu usahawan negeri Perlis. Adalah menjadi harapan kerajaan negeri agar para usahawan mengambil peluang atas inisiatif yang ditawarkan bagi memastikan mereka kekal kompetitif dalam landscape ekonomi yang mencabar ini. Itu saja, Cik Nurul. Ya.
Itu penjelasan daripada YB berkenaan dengan inisiatif pembangunan usahawan. Bermakna Kerajaan Negeri Perlis sangat komited membantu usahawan daripada pelbagai sektor dan industri di Negeri Perlis. Antara yang menarik perhatian saya tadi tu YB berkenaan dengan lesen untuk penjaja yang mana dia diberikan secara percuma sehingga sekarang dan sambutan dia amat-amat menggalakkan buat YB. Jadi kita harapkan inisiatif-inisiatif yang telah diusahakan dan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Perlis ini diambil peluang dan kesempatan ni oleh PKS kita di Negeri Perlis YB Okey, mungkin soalan ni soalan yang terakhir lah untuk Cik Rizal kita nak bertanya sedikit lah. Apakah harapan untuk kita pemulihan ekonomi serta perancangan SME Corp Malaysia untuk memastikan PKS dapat membantu kerajaan mencapai KDNK yang disasarkan untuk tahun 2020 dengan keadaan cabaran yang kita hadapi ni, Cik Rizal? Okey, tahun ini tahun 2021 memberi prospek yang lebih optimis kepada ekonomi sekiranya kita banding pada tahun 2020 yang mana ketika itu pandemik COVID-19 bermula, yang mana kita tak bersedia. Tapi buat masa sekarang ni kita lebih bersedia dengan adanya package rangsangan ekonomi yang telah diumumkan oleh kerajaan daripada tahun lepas, daripada prihatin penjana, lepas tu kita ada banyak lagi permekasa dan yang permekasa tambahan dan yang baru-baru ni pemulih yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Banyak package ataupun bantuan dari ekonomi. Begitu juga dengan kerajaan negeri dan saya ucapkan tahniah kepada kerajaan negeri Perlis kerana telah memberi bantuan selain daripada kerajaan persekutuan yang diumumkan oleh YB Azizan tadi, dan usahawan dan PKS di Perlis amat bertuahlah mempunyai bantuan dan inisiatif sebegitu, dan dengan adanya bantuan dari kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan juga berdasarkan kepada unjuran yang dibuat oleh tabung kewangan antarabangsa iaitu IMF. IMF menganjurkan ekonomi global akan pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan positif sebanyak 5.2% dibandingkan pada tahun 2020 dan selari dengan unjuran peningkatan pertumbuhan global ini, Kementerian Kewangan Malaysia juga semasa pembentangan belanjawan 2021 telah meramalkan ekonomi negara dan negeri berkembang antara 6.5% ke 7.5% pada tahun ini, dan jangkaan pemulihan ini memanglah bergantung kepada pembendungan pandemik yang COVID-19 yang berkesan dan pemulihan permintaan luar negeri ataupun luar negara yang berterusan dan harapan dan juga nasihat saya kepada PKS di luar sana agar mengadaptasi perniagaan mengikut norma baru untuk kekal relevan, terutamanya semasa pandemik COVID-19 ini, dan PKS perlulah memanfaat penggunaan teknologi dan pendigitalan sebagai pemangkin bagi meningkat produktiviti dan kecekapan. Tadi YB Tuan Azizan menyatakan ada Perlis Go Digital jadi gunakanlah dan manfaatkanlah inisiatif yang telah disediakan oleh usahawan dan PKS serta meningkatkan lagi kemahiran dan keupayaan sumber manusia semasa pandemik ni. Kita mencarilah ilmu terutamanya untuk memperkasakan lagi kepada pekerja-pekerja kita serta perniagaan dan operasi kita agar kita dapat mengukuhkan lagi kedudukan aliran tunai perniagaan. Dan satu yang saya ingin nyatakan di sini adalah berkenaan dengan kepentingannya untuk PKS mempunyai pelan luar jangka, yakni contingency plan yang efektif bagi memastikan kelangsungan perniagaan mereka sekiranya krisis atau bencana akan berlaku masa akan datang.
Sebab pandemik COVID-19 ini telah mengajar kita supaya kita lebih bersedia agar kita boleh meneruskan perniagaan kita dan terus berdaya saing dan dapat jualan serta pulangan daripada perniagaan yang kita lakukan. Banyak sekarang ni perniagaan dilakukan secara dalam talian dan manfaatkanlah peluang itu dan belajar. Kalau yang mereka belum lagi belajar, sebab di bawah MyAssist MSME ini, portal MyAssist MSME ini, kita mempunyai platform-platform sebegitu, iaitu e-dagang, e-pameran, business matching, semuanya secara digital. Ya. Dengan itu saya harap sekiranya pihak usahawan dan PKS ingin mendapat maklumat yang lebih lanjut, sila hubungi kami. Ya, pengarah negeri pun ada bersama di sini, iaitu pengarah negeri Perlis, Cik Nurul Ain, ya, dan juga pasukannya, serta kita mempunyai info line. Ya. Bolehlah direct kepada kita untuk bertanyakan apa-apa isu berkenaan dengan keusahawanan dan perniagaan yang mana kita boleh insya-Allah membantu dengan apa yang kita ada, program-program di bawah SME Corp dan juga di bawah pakej rancangan ekonomi yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Ya. Okey, baik, terima kasih Cik Rizal atas penjelasan. Jadi bermakna kita mengetahui mungkin usahawan lebih tahulah berbanding dengan kita yang mana sentiasa perlu ada contingency plan, plan kecemasan ataupun plan B dalam berniaga, dan kita pun tak sangka nak COVID-19 ni nak melanda negara kita waktu tu. Jadi untuk tahun 2021 ni insya-Allah kita lebih optimis untuk menghadapi keadaan ini dengan contingency plan yang telah dirangka oleh SME Corp dan juga Kerajaan Negeri Perlis. Okey, ni soalan yang terakhir kita tujukan untuk YB. Berkenaan dengan apakah harapan daripada pihak YB terhadap usahawan PKS di Negeri Perlis, khususnya untuk mengambil peluang yang sedia ada serta potensi collaboration ataupun kolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan persekutuan dalam memperkasa usahawan PKS di Negeri Perlis. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi tadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar menyaksikan secara langsung ini, khususnya para usahawan telah mendengar penjelasan daripada Cik Rizal selaku CEO SME Corp Malaysia, dan juga sekali tadi telah pun menjelaskan beberapa perkara berhubungan dengan apa yang kerja boleh bagi, boleh bantu agensi-agensi dia. Jadi harapan saya agar semualah usahawan di negeri ini bijak mengambil peluang dan berfikiran di luar kotak pada saat-saat ketir dengan penularan wabak COVID-19 ini. Para usahawan perlu sentiasa berfikiran kreatif dalam menguruskan dan menjalankan perniagaan agar dapat melangsungkan perniagaan dalam kehidupan normal baru ini. Lesen kita bagi free, tempat kita bagi anywhere. Jaga itu saja, jaga kebersihan, keselamatan, kita ganggu. Jadi peluang banyaklah. Pelbagai peluang dan inisiatif telah diberikan oleh kerajaan dan setiap usahawan hendaklah bijak menggunakannya serta bijak mengambil peluang untuk berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan persekutuan dalam memperkasa usahawan di negeri sendiri. Pendekatan digital merupakan perkara yang amat penting di kala ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di samping dapat pelbagai platform digital yang boleh digunakan pakai. Saya melihat pendekatan digital ini merupakan satu peluang yang baiklah pada para usahawan memasarkan produk dan jualan mereka bukan hanya di peringkat tempatan, malahan juga di peringkat global. Jadi saya menyerulah kepada para usahawan untuk terus berfikiran kreatif dan berdaya saing dan maju ke hadapan, insya-Allah. Sekarang ni orang duduk di rumah pakai telefon, pakai food panda dan sebagainya. Sampai dalam setengah jam, tak sampai pun 10 minit sampai. Jadi ini peluang yang ada. Tak ada masalah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak SME Corp. Ya, di atas penganjuran Minggu PKS 2021 ini. Saya yakin dan percaya dengan kerjasama erat kerajaan negeri, agensi persekutuan, badan bukan kerajaan atau usahawan, kemelut yang membelenggu usahawan ini akan dapat diatasi
sebaiknya seterusnya memperkasakan lagi rantaian ekonomi negeri Perlis, insya-Allah. Ya. Ya. Terima kasih YB atas penjelasan ini. Bermakna usahawan kita tak kisah walaupun bukan di negeri Perlis, di seluruh Malaysia telah orang kata perlu menggesa diri sendiri untuk belajar berkenaan dengan mendigitalkan perniagaan kan. Kita tak boleh nak berniaga macam mana secara konvensional memandangkan keadaan kita begini. Jadi untuk usahawan kita yang kurang arif ataupun kurang mengambil tahulah tentang dunia-dunia digital ni, keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa untuk mengambil tahu bagaimana untuk memasarkan produk mereka secara digital. Jadi itu penjelasan daripada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini berkenaan dengan isu bagaimana PKS kita dapat mendepani cabaran dalam era pandemik ini. Dan dengan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi agensi seperti kami, SME Corp dan juga Kerajaan Negeri Perlis, insya-Allah dengan bantuan-bantuan yang disediakan kita dapat bergerak lebih majulah setanding dengan negara maju yang lain. Baik, kita ada sedikit masa lagi sebelum kita tamatkan sesi. Mungkin saya boleh ambil beberapa soalan lah. Mungkin kita boleh select 2 soalan. Pilih 2 soalan daripada Facebook SME Corp Malaysia. Satu soalan mungkin untuk YB dan satu soalan untuk Encik Rizal. Okey, ada satu soalan daripada Zul Fazli Al-Hakim. Okey, Assalamualaikum. Soalan ini ditujukan kepada Encik Rizal. Okey, apakah kesan pandemik COVID-19 terhadap PKS terutama menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan? Cik Rizal mungkin boleh jawab soalan. Okey, terima kasih kepada saudara Zulfazli. Jadi tidak dapat kita nafikan bahawa pandemik COVID-19 ni memberi kesan kepada ekonomi dunia, bukan hanya di Malaysia tetapi seluruh dunia. Dan pandemik ini juga menjejaskan semua pihak termasuklah PKS, terutamanya perusahaan mikro ataupun enterprise mikro dan antaranya kesan termasuklah perubahan kepada landscape perniagaan itu sendiri. Dan juga macam mana PKS untuk membuat satu strategi dan operasi perniagaan serta cara promosi dan pemasaran yang berlainan. Yang ini ke arah pendigitalan. Itu memang satu kesan yang boleh kita nampak, very significant kesan. Yang mana PKS perlu mengadaptasi norma baru di dalam menjalankan perniagaan. Jadi susulan dengan pelaksanaan PKP, terdapat sektor ataupun industri yang memang terkesan, terutamanya di dalam industri pelancongan. Memang terkesan, dan dengan itu di bawah pakej rangsangan ekonomi banyak pelbagai inisiatif telah diberikan kepada sektor-sektor ataupun industri-industri yang terkesan. Akan tetapi tidak dinafikan juga ada PKS yang menerima manfaat seperti mereka yang di dalam industri penghantaran makanan contohnya umpamanya macam GrabFood, warung rider dan seumpamanya. Jadi mereka dapat menambahkan lagi pendapatan mereka, termasuklah rider-rider yang diberi peluang untuk bekerja. Di samping itu penjagaan kesihatan merupakan satu sektor ataupun industri yang begitu maju sekali. Terutamanya banyak sekarang kita tengok PKS mengeluarkan pelitup muka. Itu adalah satu contoh industri yang berkembang maju semasa pandemik COVID-19 ni. Begitu juga dengan hand sanitizer. Saya tengok banyak PKS ataupun syarikat yang telah memula dan menjualkan produk-produk sebegitu. Dan melalui kaji selidik yang telah dijalankan oleh SME Corp, memang benar pada tahun 2020 yang lepas, iaitu PKP yang pada tahun lepas, didapati 81% responden memberi maklum balas yang mana mereka mempunyai isu cash in hand, maksudnya aliran tunai mereka yang hanya cukup untuk meneruskan operasi sekiranya berlarutan kurang daripada 3 bulan. Itu 81% responden telah menyatakan, dan hanya kurang 1% PKS yang mampu bertahan lebih daripada setahun. Dan memang kita fahami this is a very true situation dan finding ataupun penemuan yang mana kekangan aliran tunai merupakan cabaran paling utama kerana PKS perlu membayar gaji pekerja,
dan juga komitmen bulanan seperti pinjaman balik, bayar balik pinjaman di bank, ya, utility, kos sewaan, ya. Jadi untuk menjaminkan kelangsungan perniagaan, banyak PKS telah menukar perniagaan. Itu adalah kesan yang utama. Mereka menukar perniagaan kepada modaliti baru yang mana dahulu ada tapak untuk berniaga. Sekarang dah tak perlu kerana mereka boleh menjalankan perniagaan secara dalam talian, ya. Dan begitu juga mereka mempelbagaikan perniagaan, ya. Bukan hanya tunggu dan lihat agar perniagaan asal mereka berjaya, tetapi mengubah perniagaan mereka kepada perniagaan yang lebih mendapat sambutan. Ada satu syarikat PKS yang mana mereka merupakan travel agency pelancongan. Disebabkan oleh pandemik ini, mereka telah berubah perniagaan mereka kepada perniagaan dalam talian, khususnya dalam bidang makanan dan minuman khususnya memang ada, dan mereka menggunakan database ataupun pengkalan data mereka klien sebagai semasa di travel agency, sekarang dah menjadi pelanggan untuk membeli barangan makanan dan minuman mereka. Jadi mereka telah membuat satu pendekatan yang baru tetapi menggunakan klien-klien yang sedia ada. Jadi mungkin itu boleh menjadi satu solusi kepada peniaga-peniaga yang terkesan, ya. Dan menariknya juga saya ingin menyatakan di sini, sehingga 31 Oktober tahun 2020, berdasarkan data Suruhanjaya Syarikat Malaysia, sebanyak 373,213, lebih daripada 370,000 entiti telah mendaftar perniagaan mereka dengan SSM di bawah kategori perniagaan dalam talian. Jadi kepada usahawan peniaga di luar sana yang belum melakukannya, ambillah peluang ini. Memang pendigitalan ataupun perniagaan dalam talian merupakan salah satu solusi untuk mereka menambahkan lagi pendapatan dan jualan mereka, dan juga dapat mungkin insya-Allah boleh pergi ke peringkat antarabangsa, yakni global, ya. Dan itulah dia kesan dan cabaran, dan juga ada yang berjaya semasa pandemik COVID-19 ni. Ya, ini bermakna bukan sahaja kesan ataupun impak dari sudut negatif lah. COVID-19 ini dengan pelaksanaan PKP masih ada lagi kesan-kesan positif yang boleh kita ambil untuk sama-sama kita terus maju ke hadapan. Kalau kita nak fikirkan tentang kesan negatif, mungkin kita tak akan boleh ke mana-mana lah. Ya. Jadi mungkin satu soalan lagi untuk YB, soalan terakhir yang saya ambil daripada Facebook SME Corp Perlis, daripada Encik Fikri Fuzi. Dia kata, Assalamualaikum YB. Mungkin ni lebih kepada bukan soalan lah kot, dia lebih kepada memberikan kata-kata semangat. Dia mohon YB memberikan kata-kata semangat untuk usahawan negeri Perlis terus maju dan berusaha bersama-sama kita tangani wabak COVID-19. Dan menggesa untuk usahawan Perlis terus patuhi dengan SOP dan perintah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dalam membendung wabak ini. Mungkin YB boleh bagi sedikit kata-kata motivasi YB. Ya, baik. Assalamualaikum Cik Fikri. Mungkin bersama-sama kita dalam siaran ini. Jadi memanglah sebagai Exco yang memegang portfolio usahawan ni, saya ingin menyeru kepada semua usahawan negeri Perlis agar kita semua tidak putus asa dan patah semangat dalam menjalani kehidupan seharian yang penuh cabaran di kala penularan wabak ini, pandemik ini. Umum mengetahui ramai yang terkesan terutamanya PKS dengan penularan wabak ini. Namun kita hendaklah sentiasa memandang ujian dan cabaran ini sebagai satu hikmah untuk kita. Para usahawan ataupun PKS tidak boleh berasa keseorangan kerana setiap pihak seperti kerajaan negeri, jabatan-jabatan, agensi telah bersama-sama menghadapi saat-saat ini. Sebagai seorang usahawan, saudara harus kental dan bangkit lebih kuatlah. Itu saja. Pelbagai seminar dan kursus serta bantuan disediakan di saat ini bagi membangkitkan atau membantu menaikkan kembali semangat, motivasi, inspirasi dan tenaga para usahawan untuk cekal berjuang dalam perniagaan pada ketika ini. Saya memandang dari sudut positif
bahawa emosi dan mental kita adalah sentiasa bersih dan sihat segar, kita dapat menjalani kehidupan pada masa kini dan tak tahu lagi bila akan tamatnya pandemik ini, rantai ini. Terkini, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pelbagai peruntukan untuk membantu semua usahawan di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemulih pada bulan Jun tahun inilah, pada minggu lepas. Rebutlah peluang ini sebagai memastikan usahawan semua dapat kekal dalam ekonomi di negeri Perlis ini. Saya juga ingin mohon agar para usahawan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Saya juga menyeru kepada semua pihak, terutama para usahawan, untuk mengambil vaksin melalui program vaksinasi kerajaan bagi mencapai komuniti berkelompok. Dan hendaklah mencapai tahap peratusan yang ingin dicapai, iaitu 80% komuniti kelompok bagi memantapkan lagi sistem imunisasi badan. Semoga dengan usaha ini dapat membantu semualah pihak untuk meneruskan kehidupan seperti sedia kala. InsyaAllah. Sekian. Okey. Itu dia kata-kata semangat dan motivasi daripada YB Azizan berkenaan dengan situasi getir yang kita hadapi sekarang ni. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita yang kita jemput pada hari ini untuk sesi bual bicara secara eksklusif bersama Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Encik Rizal. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga YB Azizan Sulaiman, Exco Pembangunan Usahawan dan Industri Kecil Sederhana Negeri Perlis. Terima kasih untuk YB juga kerana sudi meluangkan masa. Jadi insya-Allah segala maklumat yang kita sampaikan pada penonton hari ini menerusi Facebook SME Corp Malaysia Perlis secara live dapat dimanfaatkan bersamalah berkenaan dengan usaha-usaha kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam membantu usahawan PKS di Malaysia. Jadi memandangkan masa pun dah mencemburui kita, jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton secara live pada hari ini. Sesi bual bicara ini menerusi Facebook SME Corp Malaysia Negeri Perlis, dan jangan lupa dapatkan informasi terkini berkenaan dengan Minggu PKS Kebangsaan 2021 menerusi laman web SME Corp Malaysia, laman sesawang SME Corp Malaysia, laman media sosial SME Corp Malaysia, Facebook, Instagram dan juga Telegram kita. Jadi jangan lupa juga untuk layari portal My Assist MSME untuk mengetahui dengan lebih lanjut maklumat yang kita sediakan untuk PKS. Jadi saya sudahi sesi bual bicara kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi insya-Allah. Lagi. Ya, bye bye. Okay. Terima kasih.